Saya nak diceraikan. Suami kata tak nak, I tak nak cerai, I sayang you. Tak selesai. Tapi isteri tawarkan lagi, abang kalau you ceraikan I akan pulangkan balik mahar I dulu. Dulu you bagi I 12,000, I pulangkan balik. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Nick Alpha Studio, channel pendidikan anda. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video terkini. Terima kasih. Apa khabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kekal diberi kesihatan dan keafiatan. Okey, insya-Allah ini kita kembali kepada pelajaran 13, isu-isu dalam perkahwinan. Kelas yang lepas, di bahagian 1 kita telah membicarakan tajuk talak. Untuk kali ini kita akan berbincang pula. Isi pelajaran berkaitan dengan fasakh, khulu' dan juga li'an. Mungkin jarang anak-anak dengar perkataan-perkataan seperti ini. InsyaAllah ini kita akan berkenalan dengan isu-isu dan mengupas dari sudut maksudnya, dan juga perkara-perkara yang sekitarnya, insya-Allah. Baik, kita terus saja kepada slide berikutnya. Anak-anak tengok gambar ya. Inilah situasi yang tidak kita ingini sebenarnya dalam rumah tangga. Okey, tapi kadang-kadang bakal pengantin tidak menyedari mungkin kelakuan-kelakuan buruk yang ada pada pasangan sebelum berkahwin, tapi sudah berkahwin terdedah sifat panas baran suami, panas baran isteri dan sebagainya. Tapi jangan risau, Islam ada jalan keluar. Baik anak-anak sekalian, kita pergi pada apa yang kita maksudkan dengan fasakh. Fasakh ialah pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim. Okey, bukan melalui tolak daripada suami, tapi melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Itu maksud fasakh. Hukum fasakh sebenarnya adalah harus bagi isteri untuk memohon fasakh. Maknanya kalaulah tolak yang kita belajar sebelum ni, pembubaran perkahwinan itu datangnya daripada suami, tapi untuk fasakh, proses memohon pembubaran perkahwinan itu datang daripada pihak isteri. Baik, sebab fasakh antara contohnya ialah yang pertama, isteri memohon fasakh kerana suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal. Okey, selalu kena pukul. Ialah isteri solehah kan. Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali dan seterusnya. Takkanlah dibiarkan berterusan begitu. Jadi zalim sangatkah Islam kan meletakkan isteri di bawah, maknanya kekuasaan suami sampai bila-bila, tak boleh ambil tindakan? Tidak. Islam ada jalan keluarnya yang tersendiri. Jadi untuk pembubaran perkahwinan melalui kaedah fasakh, isteri harus memohon pada mahkamah syariah untuk memohon fasakh. Okey, antara sebab yang lain, berkemungkinan juga suami berpenyakit, sehingga tiada harapan untuk sembuh. Berpenyakit ni tidaklah seduai, asma ataupun demam, dan sebagainya, COVID ke kan. Semua ni kita kata ada ubat. Contoh penyakit yang kita maksudkan di sini ialah macam penyakit kelamin. Dia berjangkit dan tak tahu bila sembuh. HIV, AIDS kan. Kalau suami dah ada HIV, AIDS, isteri maknanya takkan nak redha. Yelah bang, abang kena AIDS, saya pun kena AIDS juga, kita sehidup semati. Tidak begitu. Jadi ini kaedahnya. Kemudian antara sebab fasakh juga ialah suami tidak memberi nafkah zahir dan juga batin.
sengaja, tak ada alasan tertentu dan sebagainya. Okey, yang di situ tu yang kurang jelas tu ialah suami hilang. Okey, suami hilang. Suami hilang ni ada perbahasan mazhab lagi lah yang insya-Allah kita akan panjangkan dalam sesi bersemuka nanti. Ada pandangan mazhab tu begini, mazhab ni begitu. Ada yang letak 6 bulan, ada yang letak setahun, ada yang letak sehingga 4 tahun. Tak silap Ustaz, mazhab kita letak 4 tahun hilang. Macam rakan-rakan kita yang hilang dari radar dulu, MH370 dulu Okey, tak tahu di mana. Jadi kalau selepas cukup tempoh tertentu, mana isteri boleh memohon fasa. Okey. Okey, seterusnya anak-anak, kita pindah pada tajuk khulu'. Okey, untuk tajuk khulu', yang pertama kita kena faham khulu' ni ialah tebus talak. Okey, tebus talak. Dia berbeza dengan talak yang biasa. Okey, maksudnya ialah pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri. Macam fasah tadi kan, fasah pun datang daripada pihak isteri. Okey, begitu juga khulu'. Okey, tapi dengan persetujuan untuk membayar ganti rugi kepada suami. Okey, Ustaz rasa takrif tu sangat mudah. Okey, isteri nak bercerai, nak membubarkan perkahwinan dia dengan suami, bincang, ada persetujuan. Okey, kaedahnya ialah isteri membayar ganti rugi. Jadi bila ada saja ganti rugi, bermakna dia adalah khulu' atau lebih masyarakat kita kenali sebagai tebus talak. Okey, contohnya mahkamah meluluskan permohonan khulu' atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami. Dia bincang, bang, saya rasa dah tak boleh dengan awak dah. Okey, sebab gini. Jadi saya nak diceraikan. Suami kata tak nak, I tak nak cerai, I sayang you. Tak selesai. Tapi isteri tawarkan lagi, abang, kalau you ceraikan I akan pulangkan balik mahar I dulu. Dulu you bagi I 12,000, I pulangkan balik. Kan? Jadi itu antara contoh. Contoh. Tak semestinya mahar. Pulang, berikan kereta, ganti dengan satu lot tanah ke contohnya kan. Jadi itu antara contoh khulu'. Okey, hukum khulu' ni ialah harus seperti mana fasah tadi. Baik. Seterusnya kita lihat apakah contoh bayaran ganti rugi selain daripada mahar tadi. Okey, sebenarnya macam saya sebut tadi, dia boleh diganti dengan aset hartanah. Okey, tanah lah, tanah, bagi tanah ke. Okey, bagi rumah ni, rumah yang kita sama-sama bina ni bang, abang ambil lah. Lepas kita bercerai, saya akan balik ke rumah mak ayah saya contohnya. Okey, kemudian boleh juga dalam bentuk wang tunai ataupun emas. Saya bagi abang 5 jongkong emas. Syarat apa? Syarat ceraikan saya kan. Jadi terpulang pada suamilah atas persetujuan. Kemudian boleh juga diberi dalam bentuk perak ataupun saham. Okey, pemilikan saham. Okey, dan juga apa sahaja yang dipersetujui. Okey, yang kita kata manfaat, yang sesuatu yang bermanfaat. Jadi benda ni kena banyak berbincang. Nampak tak indahnya Islam? Makna dalam proses nak bercerai pun ada perbincangan. Okey, kata semuanya berjalan dengan sangat tertib lah kalau kita mengikut lunas syariat. Kalau ikut marah tu memanglah kan dia tak boleh gapo, tak boleh saja. Baik. Seterusnya anak-anak, kita pindah pada tajuk akhir untuk hari ini, iaitulah li'an. Li'an ni mungkin ramai yang jarang jumpa, tapi kalau perkataan laknat biasa jumpa kan. Dia tak jauh antara li'an dengan laknat. Nanti kita tengok. Okey, dari sudut maksudnya anak-anak, li'an ialah lafaz sumpah suami. Lafaz sumpah. Okey, suami apabila menuduh isterinya berzina. Ini isunya. Tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Sama ada tuduh zina ataupun menafikan nasab ni, contohnya anak yang you kandung itu bukan anak I. Kan?
Saya dengan awak kena SOP. Saya di Putrajaya, awak contohnya di Terengganu. Tiba-tiba dah setahun kita tak jumpa, tiba-tiba balik you mengandung. Suami tuduh anak itu bukan anak saya. Jadi ini akan tertakluk pada hukum li'an. Jadi kalau tidak, ada kemungkinan suami akan dikenakan hukum qazaf. Okey. Kayak balik-balik kerja, tuduh isteri dia berzina. Okey, sebab apa? Sebab ada kasut lelaki kat luar. Contohnya. Okey, jadi tuduhan zina tanpa 4 orang saksi terpakai untuk siapa-siapa. Jadi kalau tak dapat bawa saksi, yang menuduh akan dikenakan hukuman had. Okey. Hukum qazaf ni 80 kali sebatan. Boleh tahan dekat-dekat dengan hukum zina juga. Okey, hukum li'an. Hukum li'an ni ialah wajib. Sebab apa wajib? Untuk mengelakkan suami daripada dikenakan hukuman qazaf. Kalau tak nak bersumpah li'an, suami kena hukum qazaf. Jadi nak tak nak, hukum li'an ni adalah wajib. Okey, seterusnya, bagaimanakah kaedah cara suami melakukan li'an? Okey, anak-anak boleh tengok di skrin tu. Suami melafazkan di hadapan hakim. Aku bersaksi, ni bukan suami isteri dua orang dah. Ini mesti berlaku di hadapan hakim. Apa sumpahnya? Okey, aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama sekian-sekian-sekian. Kena sebut secara jelas. Isteri dia mungkin 2-3. Jadi yang ni. Okey, dan anak ini. Okey, jika isteri mempunyai anak zina ataupun yang sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Jelas sama ada tuduhan zina kepada isteri ataupun menafikan nasab. Okey, seterusnya, lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami hendaklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri. Dalam sumpah tadi maknanya, tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama Pi'ah ni, Pi'ah ni, tunjuk dalam ramai-ramai orang situ, Pi'ah ni. Maknanya menunjuk dengan tangannya ke arah isteri. Okey, pada kali yang kelima, setelah dilafazkan sumpah 4 kali tadi, untuk kali yang kelima, hakim akan memberi peringatan kepada suami tentang bahaya berdusta. Okey, kemudian disusuli suami berkata, sesungguhnya laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Inilah anak-anak, keluar anak tadi ni. Okey, 4 kali sumpah tuduhan zina ataupun menafikan nasab. Yang kelima itu adalah sumpah laknat. Okey, laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Okey, bagaimana pula sebelah isteri? Isteri, kalau dia tidak melafazkan sumpah balas, bermakna seolah-olah sumpah suami itu benar, dan dia kalau enggan bersumpah, maknanya boleh dihukum had, dihukum hudud berkaitan dengan zina. Jadi isteri juga akan melakukan sumpah li'an ini. Okey, isteri pula bagaimana? Isteri melafazkan di hadapan hakim, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa nama suami dia sekian-sekian orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadapku. Dan lafaz ini seperti mana suami tadi diulang sebanyak 4 kali juga dah. Diulang sebanyak 4 kali. Pada kali kelima, isteri hendaklah berkata, kemurkaan Allah akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Okey, tidak ringan kemurkaan Allah ni. Bila Allah murka, yang di langit murka, yang di lautan murka, okey, yang di dalam hutan murka, malaikat pembawa rezeki murka. Macam mana kita nak hidup atas muka bumi?
Jadi itu berat sebenarnya lafaz sumpah li'an ini. Okey, baik anak-anak, kesannya apa? Kesan daripada sumpah li'an ini, suami isteri dah tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk dah selama-lamanya. Dah. Kalau fasah, dia boleh kahwin semula. Akad nikah baru, kemudian mas kahwin yang baru, mahar yang baru. Tapi untuk kes li'an tak boleh selama-lamanya. Tersilap, cok lah sayang. I tak tahu kasut yang kat luar rumah gitu tukang paip punya. Kan? Tak ada cok-cok dah. Bila benda ni bawa ke mahkamah, diputuskan oleh mahkamah apa semua, dah berlaku proses sumpah apa semua, jadi mereka tak boleh rujuk lagi. Anak tidak boleh dinasabkan kepada suami. Bin pada suami dia tak boleh lah, pasal melalui sumpah li'an nasab anak tadi sudah dinafikan dan tidak berhak mendapat nafkah. Tak berhak mendapat nafkah dan mewarisi pusaka daripada ayahnya. Macam mana nak mewarisi pusaka? Pasal ayah dia sendiri sudah menafikan nasab dia. Jadi saya harapkan perbincangan kita tentang beberapa perkara pada hari ini memberi ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dia akan memberi iktibar untuk kita, sehingga kita berazam untuk insya-Allah mendirikan rumah tangga nanti, rumah tangga yang penuh dengan mawaddah, kasih sayang dan sakinah, ketenangan. Jadi sekadar ini dulu. Terima kasih kerana bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.